Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sebelum kita berikan reaction, kita sebutkan bahawa video hari ini tidak mahu untuk menjatuhkan sesiapa, tidaklah bertujuan untuk nak mempertikaikan kredibiliti sesiapa saja daripada kalangan agamawan ataupun sesiapa saja yang berada di dalam video kita pada hari ini, tetapi tujuan kita adalah untuk mengambil sedikit manfaat ilmu daripada video yang kita kongsikan. Sahabat-sahabat, pada minggu ni jadi isu Ustaz Kazim Ilyas. Dia kata nak berhenti daripada mengajak dekat Pulau Pinang ataupun seumpama dengannya. Jom kita dengar apa kenyataan beliau. Nampak macam bunyi sedih ni, kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada timbalan pengurusi masjid, terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid dan jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya hadir pada malam ini bukan untuk menyampaikan kuliah maghrib seperti biasa, walaupun pihak masjid sembilan melalui tuan cik usaha dia, pengurusi dia minta Merah mantap Ustaz. berjalan seperti biasa pada malam ini, tetapi saya telah pun mengambil keputusan untuk tidak lagi menyampaikan sebarang ceramah di Pulau Pinang. Jadi ini adalah pertemuan saya yang terakhir di Pulau Pinang, sebab pada bulan hadapan, bulan Disember, saya telah pun menolak semua jemputan ceramah, membatalkan semua ceramah dan ada juga yang diarahkan batal. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir di Masjid Sembilang ini. Saya menarik diri daripada menyampaikan kuliah di Masjid tuan-tuan untuk pembacaan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua jawatan kuasa masjid dan anak-anak karya kerana sudi mengundang saya berceramah dan berkuliah di masjid tuan-tuan selama ini. Begitu juga saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua jawatan kuasa masjid dan surau seluruh Pulau Pinang yang mengundang saya berceramah di sini sejak puluhan tahun yang lepas. Ya, saya rasa saya mula berceramah di sini pada tahun 1995 di Masjid Permatang Janggus, kemudian satu negeri lah Pulau Pinang sampai ke pulau lah, dan sampailah pada malam ini. Jadi berpuluh-puluh tahun saya menyampaikan ceramah. Kali pertama saya dihalang pada bulan April tahun lepas. Pada bulan April tahun ini sebab tidak mempunyai tauliah, dan saya terimalah ya selepas tidak dibenarkan kerana tidak ada tauliah. Tetapi saya telah pun memohon tauliah baru-baru ini dan telah pun lulus, diberikan tauliah dalam 2-3 bulan yang lepas, 2 bulan yang lepas, dan saya mula mengajar seperti biasa balik. Sehinggalah pada 2-3 minggu ini banyak ceramah saya di Pulau Pinang diarahkan batal pada bulan 12. Jadi saya dapat maklum bahawa ceramah saya tidak lagi dibenarkan, walaupun tidak ada hitam putih, walaupun tidak ada black and white, tetapi bila permohonan pihak-pihak berkenaan untuk memohon ceramah diarahkan batal. Sehinggalah semalam di Masjid Ittifaq Sungai Nibung Kecil dapat panggilan supaya membatalkan ceramah, walaupun saya dah sampai maghrib malam semalam di Sungai Nibung Kecil. Untuk masjid ini tidak ada panggilan untuk membatalkan, tapi saya dah buat keputusan walaupun tidak ada panggilan membatalkan, tetap saya tidak mau ceramah seperti mana saya telah putuskan malam semalam. Jadi saya tidak tahu siapa yang membatalkan dan mengarahkan pembatalan ceramah-ceramah saya dan larangan ini, tapi saya berdoa kepada pihak yang melarang dan membatalkan ceramah saya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah atas keputusan yang mereka buat. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang dan juga Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang yang banyak membantu saya sepanjang karier saya berceramah di Pulau Pinang lebih daripada 20 tahun ini. Terima kasih pada Jabatan Mufti yang memberikan tauliah mengajar pada saya, dan terima kasih pada pegawai-pegawai agama di seluruh daerah Pulau Pinang yang selama ini memberi kebenaran untuk saya mengadakan ceramah di seluruh Pulau Pinang. Dan saya telah pun mengambil keputusan tidak mahu lagi menerima sebarang jemputan ceramah di Pulau Pinang. Sebab saya sangat sedih, saya rasa begitu hina sekali
kepada orang yang menyampaikan ceramah, ya, diperkotak-katik, dipermudah-mudahkan. Jadi saya rasa malu, ya. Saya rasa macam tak sedap sangatlah macam ini. Walaupun saya tak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kalau saya tersilap di dalam perkataan dan sebagainya, boleh panggil, berjumpa, berbincang dan sebagainya. Dan saya rasa saya malu bila dihalang berceramah sebab saya mempunyai anak murid yang ramai di Pulau Pinang. Sejak lebih daripada 25 tahun yang lepas saya mengajar di sini. Sebab saya baru saja keluar dalam TV1, Forum Perdana Ehwal Islam, hari Khamis lepas, Joran Jakim. Dan di Pulau Pinang, saya baru saja berceramah peringkat negeri Pulau Pinang, sempena Maulidur Rasul. Tiba-tiba dihalang. Jadi saya rasa saya malu lah tuan-tuan. Mungkin ada benda yang tak betul lah saya buat ni. Jadi keputusan saya begitulah. Mungkin saya hanya berceramah di sekolah saya di Ipoh ataupun laman sosial media saya, TikTok, Facebook dan sebagainya. Jadi saya harap pihak-pihak yang mengundang saya berceramah pada bulan Disember pada tahun hadapan, saya minta maaf. Sekolah-sekolah, jabatan-jabatan kerajaan yang meminta ceramah, saya minta maaf. Saya tak nak datang, saya tolak, saya batalkan dan saya akur pada arahan untuk tidak boleh ceramah. Terima kasih kepada semua. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya akur pada arahan tidak dibenarkan berceramah. Jadi untuk tuan-tuan, teruskan kuliah seperti biasa. Ustaz-ustaz lain masih banyak lagi dan lebih baik daripada saya, dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain tempat, di lain masa, dan insya-Allah kalau Allah Taala permudahkan, insya-Allah kita jumpa dalam platform yang lain lah. Mungkin selepas ini saya tumpukan pada bidang seni lah, ya. Saya pun dah jadi pelakon dan insya-Allah mungkin saya akan buat konsert lah. Mungkin konsert akan dibenarkan dan tidak perlu kepada tauliah. Terima kasih kepada semua. Sekian, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Jika sekiranya saya salah, terkasar, sombong ke apa, saya minta maaf selama saya mengajar dan mengenali tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Kazim Ilyas dalam keadaan dia sendiri pun rasa ya sangat kecewa. Nampak daripada wajah dia tu sangat kecewa, mata masih merah, tak tahu teriak ke apa semalam, tak tahu, kita tak tahu. Tetapi apa yang dimaklumkan oleh Ustaz Kazim Ilyas ni juga sangat penting untuk kita sama-sama ambil perhatian tentang hal ni. Isu tauliah, saya rasa bukan isu tauliah sebab Ustaz Kazim ni dia memang dah ada tauliah. Jadi bukan isu tauliah. Bila hang dah ada tauliah, hang nak mengajak sama ada dekat masjid, dekat ceramah-ceramah umum, sebenarnya tak ada masalah. Tetapi mungkin isunya bukan isu tauliah, tetapi isu dihalang daripada mengajar. Dan dihalang itu ada banyak sebab lah. Ada dihalang disebabkan arahan daripada pihak Jabatan Agama, arahan daripada Jabatan Mufti, bahkan boleh jadi ia adalah arahan ataupun keputusan yang diambil oleh pihak masjid. Boleh jadi begitu. Jadi isu yang menjadi beban kepada Ustaz Kazim Ilyas adalah beliau dihalang. Cuma bukan sekali dihalang, tetapi berkali-kali dihalang. Bila berkali-kali dihalang, pasti ia akan memberi kesan kepada hati orang yang nak pergi ceramah. Orang yang pergi ceramah ni, dia memang ikhlas nak pergi mengajar. Ya, mungkin ada habuan yang awak bagi disebut sebagai honorarium. Awak bagi 150 ataupun RM300 ataupun RM500 ataupun RM1,000 ataupun RM1,500 ataupun RM3,000 ataupun lebih daripada tu. Tetapi itu dianggap sebagai honorarium yang tidaklah dianggap sebagai gaji kita. Tetapi ia hanyalah sagu hati yang diberikan oleh pihak jemaah atas kesudian kita untuk hadir sebagai penceramah. Cuma kadang-kadang ada sebahagian masjid dan surau ataupun jabatan-jabatan ni, kita tak pasti mana satu. Mereka ni suka untuk menggunakan kuasa mereka untuk mengawal majlis-majlis untuk mengajar agama ni. Bahkan dalam pengalaman saya sebelum ni pun ada masjid-masjid dia jemput kita tapi dia tetapkan dengan syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang macam kes Ustaz Kazim lah. Orang dah jemput dah, orang dah sampai, tiba-tiba dibatalkan. Saya juga pernah mengalami situasi seperti itu. Dan dalam video tadi, Ustaz Kazim Ilyas dia tarik diri untuk semua kuliah ataupun ceramah di seluruh negeri Pulau Pinang. Dengan maksud negeri-negeri lain pasti tak ada masalah lagi lah. Tapi untuk negeri Pulau Pinang, dia tarik diri sepenuhnya. Dan dia sebut, dia kata dia mula dihalang. Bukan baru tahun ni, tapi tahun-tahun sebelum ni pun dia dah pernah dihalang. Tetapi halangan yang paling utama adalah pada bulan April yang lepas. Kemudian dia dah ambil tauliah dan dia dah dapat tauliah. Tetapi tetap lagi dia halang untuk nak mengajar. Dan perkara-perkara seperti ini pasti menyebabkan Ustaz Kazim dia kecil hati lah. Dan kita tahu bahawa ini bukanlah halangan secara sepenuhnya sebab Ustaz Kazim
dia ada tauliah. Jadi sebab tu masjid yang dia buat pengumuman tu, dia boleh mengajak sebenarnya waktu tu, tapi dia pilih untuk dia tak mau mengajak disebabkan hal berkenaan. Kalau orang kata, oh ustaz-ustaz ni tak payahlah hati tisu sangat. Sahabat-sahabat, bukan begitu. Kadang-kadang apa yang berlaku pada Ustaz Kazim ni, dia bukan berlaku sekali. Dia berlaku berkali-kali, repeatable. Sampai kita pun kadang fikir, orang ni nak dengar aku ceramah ataupun tak. Betulkah audience aku ni? Kadang-kadang betulkah cara aku sampaikan? Macam-macam kita fikir apabila orang halang kita bagi ceramah dan ia bersifat berkali-kali, repeatable. Sebab tu Ustaz Kazim sebut, dia kata dia rasa diri dia dihina, rasa macam hina sangat, diperkotak-katikkan, rasa malu kerana dilarang berceramah dan sebagainya. Dan perkara ini tak salah. Ini memang ia berlaku, dan apabila Ustaz Kazim kecil hati, itu perkara biasa. Dalam perjuangan dia macam tu. Kadang-kadang kita semangat sungguh. Apabila kita nak lawan tu, kadang-kadang kita nak bertumbuk pun boleh, tak ada masalah. Tetapi dalam satu keadaan, kita juga adalah manusia yang perlukan tempat untuk bersandar. Kita pun kadang-kadang walaupun kita rasa kita kuat, tetapi kadang-kadang kita pun rasa lemah, rasa sedih dan kecil hati. Dan perkara ini berlaku dalam medan dakwah. Dan kali ini kita nampak Ustaz Kazim. Saya tahu ini adalah keputusan Ustaz Kazim Ilyas. Saya berharap ia bukanlah keputusan mutlak, sehingga boleh jadi satu hari nanti mungkin ada perkara-perkara yang lain menyebabkan Ustaz Kazim Ilyas berubah pendirian dan dia mengajar lagi di negeri Pulau Pinang, yang mana dia dapat tauliah untuk mengajar di negeri berkenaan. Dan saya juga nak beri nasihat kepada jabatan-jabatan agama ataupun kepada orang-orang yang tertentu yang mempunyai kuasa di dalam mengawal masjid dan surau ni. Tolonglah sahabat-sahabat, pastikan masjid dan surau ni terkeluar daripada ceramah-ceramah yang merapu, merepek, meraban. Itu pertama. Yang kedua, ustaz-ustaz yang mengajak, pastikan dia mengajak elok. Kalau dia dah mengajak elok ataupun mungkin kesilapan berlaku tetapi 1-2 saja, tak apalah. Kesilapan itu tetap berlaku, tapi 1-2 saja. Sebab Ustaz Kazim ni dia bukan jahat, dia orang baik. Bahkan dia pernah melakukan kesilapan sebelum ni dalam bab hadis dan dia minta maaf pun. Dia tarik balik kenyataan dia pun. Jadi Ustaz Kazim ni kalau dia melakukan kesilapan tu, kita anggap bahawa dia kesilapan yang dia buat secara tidak sengaja lah. Memoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kesilapan kita. Kita pun ada kesilapan yang sama. Yang kita masalah besar ni adalah orang yang dia tahu dia salah, dia tahu dia silap, tapi dia duk pertahan bahawa dia betul segala-galanya. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang ada di sebelah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.